Ya, kita di RTM sentiasa akan terus memberikan penerangan dan juga pemahaman berkenaan vaksinisasi ataupun pelan imunisasi kebangsaan yang akan dilancarkan oleh kerajaan dalam beberapa fasa ini untuk kita memperoleh ataupun mencapai herd immunity ataupun imuniti berkelompok dalam kalangan masyarakat Malaysia. Ya, dan kalau kita tahu hampir seluruh rakyat dunia tahu tentang apa itu vaksin, terutama ketika kita berada di pandemik COVID-19 ni. Tapi adakah kita tahu apakah implikasinya, Munawar? Dan itu akan kami bincangkan bersama tetamu kita pagi ini, Dr. Jasmine Ilani Khairat, pensyarah kanan program Mikrobiologi, Institusi Sains Biologi, Fakulti Sains Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat pagi, Doktor. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Hana. Selamat pagi. Hai, Munawara. Okey, Doktor, pertama sekali secara dasarnya mungkin kami boleh kongsikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, apakah itu vaksin? Okey. So kita sebenarnya dah tahu banyak kan sekarang ni kita cakap pasal vaksin COVID kan. Kita sebenarnya daripada lahir lagi kita telah diberikan vaksinasi sejenis ubat yang diberi untuk bina antibody badan kita melawan pelbagai jenis patogen daripada bakteria dan juga virus. Baik, Doktor. Kita lihat tahun 2021 ini bakal menyaksikan kehadiran vaksin yang mampu menjadi jalan keluar untuk kita semua daripada pandemik COVID-19 yang telah setahun kita hadapi sekarang ini. Dan juga kita lihat juga banyak syarikat-syarikat gergasi farmaseutical berlumba-lumba untuk membangunkan ataupun menjadi syarikat pengeluar pembangun vaksin COVID-19. Kalau kita lihat sebelum ini, untuk membangunkan sesuatu vaksin tersebut memerlukan tempoh masa yang agak panjang, pendidikan yang mendalam dan juga kajian klinikal. Jadi dalam aspek pembangunan vaksin COVID-19 ini, apa antara aspek utama yang membolehkan pembangunan vaksin COVID-19 ini dilakukan dalam tempoh yang singkat, Doktor? Ya, betul tu, Munawara. Selalunya kita nampak vaksin ni ambil masa 20-30 tahun kan untuk dibangunkan. So sebab COVID-19 ni sedang berlaku, kita pun tengah mengalami pandemik ni. So antara sebab-sebabnya ialah ramai orang telah dijangkiti COVID. So maknanya kita ada lagi banyak patient. Lagi satu, kita ada banyak lagi agensi yang memberikan funding, geran, duit yang sangat banyak, berbilion-bilion untuk kita mulakan menghasilkan vaksin ni. Bukan tu saja, kita pun sebenarnya dah ada teknologi pasal vaksin ni. Untuk kita menghasilkan vaksin tu sangat senang, sangat mudah berbanding tahun-tahun yang dulu. Itu sebab kita cepat untuk menghasilkan vaksin. Jadi berapa fasa yang perlu kita lalui untuk menganalisis atau menelitikan lagi keberkesanan sesuatu vaksin sebelum kita berikan kepada penggunanya? Okey, so bila kita cakap pasal kualiti keberkesanan, so kita ada banyak dokumen panduan kualiti dan peraturan penghasilan vaksin berkualiti yang telah ditetapkan Badan Antarabangsa dan dikawal oleh pihak berkuasa nasional lah, macam negara kita, NPRA, yang bertanggungjawab melakukan atau melaksanakan kawalan kualiti pada produk farmaseutical. Jadi untuk satu vaksin tu masuk pada negara kita, contohnya, so NPRA kena tengok segala proses quality control, quality assessment yang telah dilakukan syarikat tu, dan baru boleh bagi kepada masyarakat Malaysia. Tapi kita perlu tahu, vaksin yang ada sekarang belum lagi di-approve. So maksudnya dia cuma boleh digunakan ketika emergency saja, ketika kecemasan. Baik, Doktor. Bila kita cakap mengenai vaksin COVID-19 ini, ia mendapat pelbagai reaksi dalam kalangan masyarakat dan ada juga salah faham ataupun berita-berita yang palsu berkenaan vaksin ini. Jadi, apa antara cara terbaik untuk kita mengekang penularan ataupun salah faham terhadap vaksinisasi ini, dan kenapa pentingnya masyarakat memahami kepentingan vaksinisasi kepada negara? Okey, itu soalan yang sangat bagus, Munawara. Kita sebenarnya selain menghadapi pandemik ni, kita pun menghadapi satu benda kita panggil infodemik. So banyak sangat informasi yang kita dapat daripada social media, daripada WhatsApp, Telegram group kita kan. Tapi
kita sebagai manusia yang ada logik akal, kita kena cari fakta-fakta yang betul. Especially bila berkaitan dengan vaksinasi ni kan, imunisasi ni. Suatu yang kita masukkan dalam badan kita. So daripada kita dengar terus apa orang cakap, kita baca fakta, dengar daripada orang yang diktiraf, yang berilmiah, dan juga kita kena ada satu open debate dengan orang yang anti-vaksin. Mungkin dia bukanlah anti-vaksin, dia tak nak terima vaksin, tapi dia ragu-ragu, bimbang apa ramuan dalam vaksin, dia tak tahu kan, dia tak tahu side effect, kesan sampingan. So kita kena jujur, kena terbuka, terima pandangan semua orang, dan kita kena berbahas dengan fakta-fakta saintifik yang ada. Dan kita tahu doktor di Norway baru-baru ini ada mencatatkan sebanyak 29 warga emas yang meninggal dunia setelah menerima suntikan vaksin COVID-19 daripada Pfizer. Dan ini menjadi orang kata ketakutan di kalangan masyarakat. Jadi mungkin doktor boleh beri sedikit penjelasan tentang perkara ini, mengapa perkara ini terjadi. Okey, so saya tak nak komen pasal Norway tu sebab sekarang ni pun kita tak tahu lagi sebab kenapa boleh berlaku begitu. And then ada juga laporan-laporan lain yang mengatakan ada doktor di United States yang juga mendapat kesan sampingan daripada vaksin dan juga meninggal dunia. So untuk kita betul-betul cakap yang ini disebabkan vaksin, kita betul-betul perlu mengkaji dan meneliti kenapa pesakit-pesakit tersebut selepas mendapat vaksin mengalami kesan sampingan. Tapi kita perlu tahu, tak ada ubat yang 100% tiada kesan sampingan. Tak ada ubat pun yang 100% selamat. So kesan sampingan ni sangatlah sedikit. So kita kena ambil dia punya risiko dan juga faedah. So kalau risiko dia sangat sedikit, dia punya faedah lagi tinggi. So kita boleh cakaplah yang vaksin ataupun ubat ni agak selamat untuk populasi suatu negara atau satu komuniti. Baik. Doktor, dan kita sedia maklum bahawa 26 Februari ini fasa pertama bagi bekalan vaksin daripada syarikat Pfizer akan diberikan kepada masyarakat Malaysia. Dan juga kita ingin dapatkan sedikit gambaran daripada doktor bagaimana proses pemberian vaksin itu akan dilakukan dan juga pemahaman kepada masyarakat kenapa 2 dos suntikan perlu diberikan untuk memastikan keberkesanan untuk melawan COVID-19 ini. Okey, so berita vaksin nak masuk kat Malaysia ni sangat mengejutkan, yang kita pun dah lama tunggu. And then mengikut pelan vaksin kebangsaan KKM yang dikeluarkan baru-baru ni, so ada 3 fasa yang akan vaksin diberikan. So dalam bulan Mac nanti akan diberi kepada frontliners atau petugas barisan hadapan. Kemudian bulan Mei golongan emas dan orang yang berpenyakit, dan Ogos pula orang yang 18 tahun dan ke atas. Okey. So untuk vaksin Pfizer ni, antara vaksin yang pertama yang kita akan terima, dia akan diberi dalam 2 dos. Dia punya beza masa dalam 3 minggu ke 4 minggu lah, sebulan. So kenapa kita bagi 2 dos? Sebab dos yang pertama kita nak prime badan kita. Okey, kita nak sediakan badan kita, so badan kita dah jumpa antigen ni, akan hasilkan immunity dari segi antibody. So nanti 2 minggu selepas tu kita akan bagi dos yang kedua, so badan kita akan jumpa balik antigen tu, so badan kita dah ada memory. So ini yang kita perlukan, antibody, memory. So dia punya, kita punya tindak balas tu lagi cepat, dan kita punya penghasilan antibody tu antara yang paling efektif, paling menyeluruh, paling khusus dan juga spesifik, apa yang kita panggil robust antibody. Jadi dia akan melindungi kita daripada terkena lagi jangkitan daripada SARS-CoV-2 pada masa akan hadapan, dan dia punya kesan sampingan tu sangat sedikit. Itu sebab kita perlukan 2 dos. Kalau doktor boleh kongsikan apakah kesan sampingan setelah menerima suntikan vaksin itu sendiri? Okey, so berdasarkan apa yang telah kita tengok yang dari program vaksinasi di UK dan juga di US, telah keluar beberapa kesan sampingan yang diorang tengah nampak untuk orang yang dah terima vaksin tu. Antara kesan sampingannya adalah alahan, allergic reaction. So siapa yang ada alahan ni kena bagi tahu doktor dia yang dia ada alahan, dan selepas mendapatkan vaksin kena tunggu dulu di klinik ataupun di hospital dalam masa 30 minit, okey, untuk doktor check whether kita ada tindak balas terhadap vaksin tu tak. And then selalunya kalau vaksin, antara kesan sampingan yang sangat normal ialah kita ada sakit kepala, and then ada kesan
tidak selesa di tempat kita kena inject kan, kena cucuk. And then rasa macam loya-loya nak muntah. So antara kesan sampingan yang normal lah bila kita dapatkan vaksin. Tak kisah vaksin COVID ke atau vaksin lain juga. Okey. Dan juga keutamaan kerajaan pada tahun 2021 ini adalah sudah pastinya untuk meningkatkan tahap kesihatan awam daripada COVID-19 ini dan juga untuk memberikan bekalan vaksin yang selamat, berkesan dan mencukupi kepada seluruh masyarakat Malaysia dengan mencapai 80% target kerajaan sehingga pada tahun hadapan, Doktor. Jadi kita sering kali mengeluarkan perkataan herd immunity. Mungkin ada lagi dalam kalangan penonton kita yang belum memahami perkataan herd immunity ini dan kenapa angka 80% itu cukup relevan untuk kita mencapai herd immunity, Doktor. Okey, so kita kupaskan sikit. So vaksinasi ni kan dari segi kesihatan awam, dia adalah tanggungjawab kita untuk dapatkan dia bagi mereka yang boleh divaksin atau diimunisasi. So vaksin ni lindungi kita dengan menghasilkan antibodi pelindung yang efektif dan khusus dan spesifik. So melawan apa-apa patogen yang boleh berjangkit. So bila satu kelompok manusia atau majoriti orang yang telah menerima vaksin ataupun telah diimunisasi, kita akan dapat satu kondisi kita panggil herd immunity atau immunity kelompok. So immunity kelompok ni bila ramai ada antibody ni, so dia bertindak sebagai perisai pelindung kepada masyarakat kita dari terdedah dan juga dijangkiti virus ataupun bakteria dengan simptom yang teruk ataupun boleh menyebabkan kematian. So secara tidak langsung kita juga akan kurangkan penyebaran virus ni. So dia bertujuan melindungi kita dan juga melindungi orang lain daripada terkena jangkitan daripada patogen ni. Ya, Doktor, dan satu lagi perkara yang menjadi perhatian kami semua, kita seperti kita tahu banyak syarikat farmasetika berlumba-lumba untuk mengeluarkan vaksin COVID-19 dan Malaysia juga mendapatkan vaksin daripada berbagai syarikat. Dan satu syarikat ini menjadi perhatian saya ialah Johnson & Johnson mengeluarkan vaksin yang hanya memerlukan 1 dos sahaja dan penjagaannya di bawah 70 darjah Celsius. Jadi pandangan Doktor dan fokusnya Doktor tentang perkara ini bagaimana? Okey, bila baru-baru ni Johnson & Johnson dah keluarkan satu press release kata dia punya vaksin, dia punya keberkesanan dia adalah tahap lebih kurang 65 kepada 85%. Ini satu berita yang menggembirakan sebab satu, dia hanya menggunakan 1 dos saja, and kedua, kita simpan dia dalam peti sejuk biasa dan boleh tahan antara 3 ke 8 bulan. So ini adalah sangat mengujakan sebab untuk negara-negara yang tengah developing countries kan, yang tak ada deep freezer, peti beku yang sejuk, and then nak transportkan vaksin ni. So untuk kita dapatkan ni apa-apa vaksin yang lebih daripada 50%, sebab itu adalah tahap WHO yang ditetapkan WHO, adalah cukup efektif untuk kita melawan apa-apa virus ataupun patogen. So bagi saya ini it's a good news, it's a very good news. Cuma kita perlu tunggu lagi apabila Johnson & Johnson akan minta authorization daripada FDA, dan baru kita akan nampak all the report macam mana dia jalankan clinical trial dan segalanya lah. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Jasmine Elani Hairat, pensyarah kanan program Microbiology Institut Sains Biologi, Fakulti Sains Universiti Malaya, atas perkongsian kepada penonton Selamat Pagi Malaysia pada hari ini untuk kita memahami apa sebenarnya vaksinisasi dan kepentingannya kepada masyarakat Malaysia dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Terima kasih, Ana. Terima kasih, Munawara.